Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Fauzi Zain. Ini adalah cerita-cerita di sebalik berita, tetapi untuk waktu ini saya ingin mulakan dengan ini dahulu. Kami sampaikan berita anda kekal di rumah kerana ini adalah mesej yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi 4 kali Perdana Menteri merayu untuk semua rakyat Malaysia untuk kekal berada di rumah. Manakala bagi pekerja dan juga petugas-petugas yang berada di barisan hadapan seperti petugas kesihatan, petugas keselamatan dan juga petugas media dan sesiapa sahaja yang terlibat yang perlu berada di tempat kerja, mereka perlu bekerja, dan kepada yang lain anda perlu berada di dalam rumah, kekal berada di rumah, stay at home seperti mana yang disebutkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, supaya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, PKP ini dapat dijalankan dan juga dapat mencapai objektif sasarannya dalam tempoh 2 minggu ini, supaya penularan wabak pandemik COVID-19 dapat ditangani secara baik. Dan kalau boleh saya minta rakan-rakan di bilik pisar untuk naikkan sedikit artikel, iaitu perkembangan terkini statistik berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia, iaitu yang terbaru 110 kes baru dicatatkan, menjadikan jumlah kumulatif ataupun jumlah terkininya iaitu 900 kes. Ini adalah daripada sidang media yang baru sahaja diumumkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, yang mana daripada jumlah itu 63 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling, manakala 47 kes lagi adalah daripada kluster kecil. Dan kalau diikutkan pecahan-pecahan mengikut negeri, disebutkan juga paling tinggi bagi COVID-19 adalah 223 kes, iaitu di negeri Selangor, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu sebanyak 123 kes, Sabah 112 kes, manakala Johor 101 kes, Negeri Sembilan 55 kes dan juga Sarawak 52 kes. Diikuti dengan beberapa buah negeri. Anda boleh mendapatkan laporan ini terus ke esroawani.com, iaitu kami sisipkan kepada anda, kami titipkan artikel terbaru berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19 di seluruh negara. Baiklah, untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak, wartawan Awani Sarawak, untuk kita mendapatkan perkembangan terkini hari kedua bagi Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau boleh Nuzul, boleh kongsikan kepada kami, kalau diikutkan semalam ada juga laporan bukan sahaja di Semenanjung, malah di Sarawak juga ada kes-kes yang mana kita lihat rakyat ataupun segelintir yang masih lagi degil untuk tidak patuh mendengar arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Malah kalau boleh kita nak tanyakan Nuzul, mungkin perkembangan hari kedua, tinjauan daripada Nuzul melihat kepada perkembangan terkini arahan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan di seluruh negara termasuk negeri Sarawak. Dan untuk pengetahuan, hari ini ada beberapa perkara yang berlaku. Antaranya yang pertama, tinjauan kami bermula seawal pagi bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia untuk yang melaksanakan sekatan jalan raya di beberapa kawasan di Bandaraya Kuching. Dan pagi tadi kita berada di Jalan Old Court, iaitu di tengah-tengah Bandaraya Kuching bersama dengan pihak PDRM. Mereka ini menjalankan sekatan jalan raya bagi memerhati tindakan yang dilaksanakan oleh pengguna jalan raya, khususnya orang awam yang keluar daripada rumah, yang ada antaranya memberi alasan untuk membeli barangan, dan juga ada juga yang memberi alasan untuk berjumpa dengan saudara mara di mana perintah kawalan ini sedang dikuatkuasakan. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak wajar dilaksanakan oleh orang awam, sementara kerajaan Malaysia berusaha untuk mengurangkan kadar penyebaran wabak COVID-19 ini. Dan antara langkah yang perlu dilaksanakan yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita beberapa kali untuk setia berada di rumah, menjalankan social distancing itu sendiri secara menyeluruh. Dan pagi tadi beberapa pihak media juga berada di jalan memerhati bagaimana pergerakan kenderaan itu di setiap bandar, bukan sahaja di Kuching namun di beberapa kawasan di daerah lain di negeri Sarawak termasuk di Miri, Saricek, Bintulu juga menjalankan operasi yang sama untuk
untuk menyedarkan, memberi maklumat kepada orang awam bahawa penegasan untuk berada di rumah itu harus dilaksanakan secara serius. Dan juga Fauzi, saya wartawan awam ini di sini juga sempat untuk meninjau apa antara aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh orang awam. Antaranya adalah seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam, beliau menyarankan orang awam untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan yang disediakan oleh syarikat-syarikat swasta seperti GrabFood ataupun Foodpanda yang semestinya memberikan kemudahan kepada orang awam untuk memesan makanan tanpa perlu keluar daripada rumah. Ini adalah salah satu inisiatif yang terbaik bagi mengurangkan masalah penyebaran wabak COVID-19 ini, di mana mereka ini bertugas menerima panggilan setiap hari, dan kita juga menemu bual beberapa pekerja perkhidmatan penghantaran makanan ini, dan mereka memberi respon bahawa setiap hari boleh dikatakan aktiviti mereka sangat sibuk kerana orang yang boleh menerima akses kepada kawasan-kawasan yang menjual makanan ini adalah mereka ini. Mereka ini yang akan keluar masuk, yang akan mendapat kebenaran untuk membuat tempahan dan menghantar ke rumah pelanggan. Dan apa yang menarik adalah salah satu konsep baru yang diamalkan adalah konsep tidak mendekati pelanggan. Maksudnya apabila ada pelanggan yang memesan makanan, mereka akan meletakkan makanan tempahan itu di hadapan rumah di lokasi yang telah ditetapkan, dan pembayaran haruslah wajib, tidak boleh tidak mesti dilaksanakan secara atas talian tanpa perlu menyentuh wang secara fizikal antara pembeli dengan yang memberikan perkhidmatan tersebut. Dan juga Fauzi, di negeri Sarawak boleh katakan yang nampak adalah ada segelintir masyarakat juga yang tidak yang mungkin menganggap enteng tindakan yang dijalankan oleh pihak berkuasa, arahan yang dikeluarkan sementara tindakan untuk berkurung ini berlangsung. Ada yang masih keluar dengan keluarga, membawa anak-anak masih lagi. Apa yang cuba kami sampaikan adalah supaya orang awam itu sedar bahawa keadaan sekarang ini sangat tidak sihat, sangat tidak menggalakkan untuk mereka keluar secara berkeluarga. Sebab bila membuat tinjauan di premis-premis yang sudah tutup, membuat di premis yang menjual barangan grocery, ada yang membawa anak-anak sekali untuk alasannya untuk membantu mengangkat barang tersebut kerana memerlukan bantuan lebih. Mungkin tidak ada orang lain yang boleh membantu, tetapi cuba kepada orang awam, cuba usahakan untuk pergi sendiri kerana kita ingin mengurangkan jumlah kepadatan mereka ini, orang awam, di suatu kelompok kawasan yang mungkin menjadi risiko kepada berlakunya penyebaran wabak COVID-19 ini juga. Dan apa yang saya boleh ceritakan lagi adalah kita juga melaksanakan beberapa tinjauan. Seperti yang kita tahu, negeri Sarawak ini berhampiran ataupun berjiran dengan dua negara, antaranya negara Brunei Darussalam dan juga Indonesia di bahagian Kalimantan. Dan tidak ada lebih 10 kawasan sempadan ataupun immigration yang menghubungkan beberapa negara ini. Dan tinjauan pagi tadi di pusat ataupun terminal bas Kuching Central mendapati jumlah penumpang menurun, dan saya sempat menemu bual pengarah ataupun pengurus di terminal tersebut, dan beliau mengatakan pada Januari sahaja 23,000 penumpang yang datang untuk membeli tiket, tetapi hari ini Mac yang setakat hari ini seramai 13,799 penumpang, bermaksud ada penurunan semenjak kita menjalankan tempoh yang tempoh berkurung yang telah dinyatakan oleh kerajaan Malaysia. Dan juga jika dilihat daripada pengangkutan ataupun pengangkutan awam yang ada di negeri Sarawak, semestinya bukan sahaja lapangan terbang. Untuk pergi ke setiap daerah di negeri Sarawak, tidak ada lebih 9 daerah, mereka harus menggunakan perkhidmatan bas, iaitu daripada berpusat daripada di Kuching kepada Sibu, Bintulu, Sarikei dan seterusnya, ke Miri dan juga ke beberapa buah negara antaranya Brunei dan Indonesia seperti saya nyatakan. Dan Indonesia dan Brunei yang kita ketahui sudah jalankan proses lockdown di mana mereka menghentikan kemasukan dan keluar rakyat Brunei itu sendiri semasa tempoh kuarantin ini berlangsung. Dan Indonesia baru mengeluarkan satu kenyataan melalui Gubernur Kalimantan Barat, iaitu untuk menutup segala kemasukan bas dan orang awam daripada Indonesia dan rakyat di negeri Sarawak ini melalui sempadan-sempadan immigration yang ada
yang ada di negeri Sarawak ini. Dan daripada pergerakan... Saya nak mencelah sikit. Ya, saya. Nuzul, okey, kalau boleh saya nak mencelah sikit, saya nak tanyakan tadi sebab Nuzul dah sentuh berkaitan dengan operasi kawalan daripada pihak polis, juga Nuzul ada berkaitan dengan bercerita tentang penghantaran makanan yang dilakukan. Juga Nuzul ada buat tinjauan di premis-premis perniagaan yang ditutup, dan kalau betul kan kalau saya silap, kerana diberitahu operasi bagi kedai makan, restoran dan juga kopitiam ditutup sehingga bermula pada jam 8 malam. Jadi daripada situ sejak semalam kalau tak salah saya, mungkin Nuzul hasil daripada mungkin Nuzul boleh kongsikan sedikit hari pertama semalam bila ditutup jam 8 malam apa yang berlaku. Baiklah. Isu saya nyatakan bahawa kerajaan negeri Sarawak memang serius mengenai COVID-19 ini. Dan apa yang dinyatakan memang betul, premis makanan yang menjual makanan dan minuman akan mula beroperasi seawal pagi dan tutup pada tepat jam 8 malam. Dan apa yang dapat dilihat daripada kawasan sebelum ini, mereka para peniaga mematuhi arahan, mereka menutup sekitar jam 8 malam, dan orang awam juga prihatin ataupun cakna dengan keadaan ini kerana sudah diberitahu sebelumnya. Dan kawasan-kawasan tumpuan di sekitar Bandar Kuching yang boleh saya tengok daripada pemerhatian, mereka peniaga ini sudah mengurangkan aktiviti berjual beli. Maksudnya dari segi tempoh, antara tempoh bila buka je restoran sehingga ke 8 malam itu aktiviti dikurangkan, bermaksud tidak ada sebarang pengambilan tempahan yang mungkin akan membawa kepada proses untuk menyiapkan tempahan itu melebihi jam 8 malam. Dan antara yang juga menarik perhatian di sini adalah pihak peniaga ini menggunakan konsep yang sama seperti perkhidmatan penghantaran barang. Mereka menggalakkan orang awam untuk menggunakan perkhidmatan pembayaran atas talian kerana pertama ia lebih cepat dan mudah untuk dilaksanakan untuk mengelakkan perjumpaan ataupun kumpulan yang besar berlaku di satu kawasan. Sebab memang kita adakan perintah ini, namun rakyat dalam satu tempoh, kadang-kadang dalam satu tempoh yang sama mereka akan berada pada satu tempat dalam jumlah yang agak ramai, walaupun dalam berbelas, tapi jumlah itu boleh menyebabkan berlakunya penyebaran wabak COVID virus kerana kita tidak tahu siapa yang pernah terdedah sebelum ini. Dan memang betul arahan untuk premis jualan di negeri Sarawak ini berkuasa hari semalam sehingga tempoh yang akan ditetapkan dan akan tutup pada jam 8 malam. Okey, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak, wartawan ataupun wakil wartawan Astro Awani yang bertugas untuk Awani Sarawak atas perkembangan dan juga perkongsiannya tinjauan bagi operasi ataupun perintah kawalan pergerakan untuk hari kedua. Dan pastinya saya harapkan Nuzuluddin dan rakan-rakan yang berada di lapangan untuk terus menjaga kesihatan, jaga jarak sosial anda, dan pastinya kami di Astro Awani terus akan menyampaikan berita untuk anda yang berada di rumah, terus berada di rumah. Untuk mendapatkan perkembangan lanjut berkaitan dengan apa sahaja perkembangan semasa dalam dan juga luar negara, khususnya berkaitan dengan COVID-19, terus ke astroawani.com untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.